Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat. So, hari ini kita review sikit tentang pokok bidara ya. So, ini contoh daun bidara Arab. So, lihat saiz dia berbanding tangan saya ya. So, saiznya begitu. Dan bentuk daunnya pun begitu. Kalau kita lihat betul-betul di tepinya agak bergerigi ya. So ini contoh daun bidara Arab juga yang lain. So kelihatan bentuk lain tapi sebenarnya spesiesnya sama, ada kesamaan dia, di mana daun dia berkilat ya, berkilat, kemudian saiznya tidak begitu besar. So masih lagi daun bidara Arab, cuma spesies yang lain. So cuma pokok yang lain. Dan ini contoh bahagian belakang daun bidara Arab ya. Bahagian belakang dia kelihatan putih ya, agak cerah warnanya. So berbanding dengan bahagian depannya warna hijau berkilat ya, warna hijau berkilat. So pokok bidara yang baik biasanya mempunyai daun yang gemilap ya di bahagian hadapan, dan juga ciri-ciri pokok yang baik mempunyai daun yang tebal dan bersaiz lebar dan besar ya. So itu ciri-ciri pokok bidara Arab yang berkualiti. So kalau sahabat-sahabat nak menanam, cuba dapatkan benih daripada pokok-pokok yang mempunyai ciri seperti yang sebutkan tadi. So ini contoh daun bidara Arab. Lihat daunnya berkilat berminyak ya, daun berkilat berminyak, dan di bahagian belakangnya berwarna putih. Dan kalau lihat betul-betul daun ni sangat tebal ya, sangat tebal, menunjukkan daun pokok yang berkualiti ya, pokok yang berkualiti, dan saiznya juga tidak terlalu kecil. Dan ini contoh pokok bidara apple ya. So saya tunjukkan daun pokok bidara apple ini supaya sahabat-sahabat tidak keliru ya antara pokok bidara Arab dengan pokok bidara apple. So lihat saiz dia lebih besar daripada saiz pokok bidara Arab. So cuba lihat saja, dan daun dia gemilap juga, hijau pekat, dan bezanya dari segi saiz ya, dia besar dan lonjong ya, saiz yang besar dan lonjong. Dan berbanding dengan daun bidara Arab ini dia kecil sahaja ya, kecil sahaja. So itu contoh buah yang ada pada pokok bidara apple. Buah bidara apple akan menjadi besar, lebih besar daripada buah bidara Arab. So itu beza pokok bidara apple dengan pokok bidara Arab ya. Buahnya besar dan rasanya manis, dan pokok bidara Arab buahnya mempunyai rasa masam dan manis, masam-masam manis ya, masam-masam manis, dan biasanya dijadikan jeruk, dan juga buahnya sangat berkhasiat ya, sangat berkhasiat. So buah bidara apple lebih besar. Dan so ini contoh daun ya, daun bidara Arab tadi saya dekatkan dengan daun bidara apple. So saiznya kecil saja ya, kedua-duanya gemilap dan hijau pekat, dan dari segi saiz saja yang membezakan. So bentuknya pun agak membulat daun bidara Arab ya, dan bidara apple ni dia lonjong ya, walaupun sudah tua pokoknya pun daunnya masih kekal lonjong. So di sebelah belakangnya juga berwarna putih seperti pokok daun bidara Arab. Dari segi saiznya lebih besar dan juga berbentuk lonjong, dan tepinya juga bergerigi seperti pokok bidara Arab. Dan okey, ini ialah contohnya dahan pokok bidara Arab di mana ia akan mempunyai duri yang sangat panjang. So ini beza antara pokok bidara Arab dengan pokok bidara apple, di mana pokok bidara Arab ini durinya sangat panjang. Berbanding dengan pokok bidara apple, durinya pendek sahaja dan hampir tidak kelihatan ya. Hampir tidak kelihatan. Kalau lihat di sini durinya panjang, dan kalau tercucuk pada tangan boleh berdarah ya, dan luka ya. So durinya sangat panjang dan mempunyai dua duri di setiap bahagian. So lihat ada dua duri, bahagian atas dan bahagian bawah. Di bahagian atasnya lebih panjang, dan di bahagian bawahnya agak pendek sedikit dan membengkok seperti tanduk badak ya. So ini ciri-ciri duri ataupun dahan pokok bidara Arab. Dan durinya ada di setiap ruas ya, di setiap ruas pasti ada durinya.
tak akan miss ya. So pasti akan ada dua duri seperti ini di bahagian atas dan di bahagian bawah. So di bahagian atas meruncing, dia panjang tinggi seperti jarum, dan di bahagian bawah dia akan membengkok ya, dia akan membengkok seperti tanduk badak ya, tanduk badak ataupun tanduk kumbang ya. Dan dia akan ada di setiap ruas. Dan durinya jelas kelihatan, dan apabila tersentuh pada kulit kita, duri dia mudah menusuk ya, mudah menusuk ke dalam kulit kita ya. So perlu hati-hati apabila kita menyentuh dahan pokok bidara Arab. So ini contohnya dua, sebelah atas dan sebelah bawah ya, sebelah bawah tapi tak terlalu bawah, agak tepi sedikit. So dua duri pada setiap ruas, dan durinya lebih panjang. So ini ciri-ciri pokok bidara Arab. So jangan tertukar ya pokok bidara Arab dengan pokok bidara apple. Pokok bidara apple durinya hampir tidak kelihatan, durinya pendek dan hampir tidak kelihatan. Dan kadang-kadang ada setengah-setengah pokok bidara apple itu langsung tak ada duri, tak nampak durinya. So ini contoh bidara apple. So ingat lagi daunnya tadi panjang besar. So cuba lihat, durinya tak kelihatan ya, terlalu kecil. Sebenarnya ada tapi terlalu kecil sehingga tidak kelihatan dan tidak membahayakan, dan dia jarang mencucuk tangan ya. So inilah ciri-ciri pokok bidara apple. So bidara apple ni buahnya besar dan rasa buahnya manis. So siapa yang suka makan buah bidara apple yang manis tu, yang besar macam apple tu, inilah pokoknya. Dan untuk mengetahui ciri-cirinya, lihat pada daun dan juga batangnya yang mempunyai duri yang pendek sahaja, yang hampir-hampir tidak kelihatan. So lihat di sini hampir tak kelihatan, di sini tak kelihatan langsung ya, bahagian ini tak kelihatan langsung durinya. So tak ada kelihatan duri pokok bidara ya pada bahagian dahan ini. So ini adalah ciri-ciri pokok bidara apple ya. Dan apabila kita dapat buahnya nanti, buahnya akan lebih besar. So tadi itu ialah durinya tapi kecil saja ya, kecil dan hampir tidak kelihatan. So ini ialah pokok bidara Arab. So kalau ditanam dari benih yang saya jual benihnya, so pokok akan tumbuh begini. Kalau lihat batangnya kecil sahaja, tapi bukan pokok ini ya yang akan membesar. Yang akan membesar ialah anak-anak pokok yang akan tumbuh kemudian. Selepas ini akan tumbuh anak-anak pokok. So ada banyak anak pokok yang akan tumbuh. So anak pokok yang paling berkualiti lah yang akan kita pelihara sehingga besar, sehingga menjadi pohon utama. So ini contohnya. Pokok yang saya tanam yang agak besar sedikit. So lihat di sini yang saya sentuh itu ialah anak pokok. So sebenarnya keempat ini ialah anak pokok yang tumbuh kemudian ya. So pokok asalnya sudah tidak ada di situ. So pokok asal sudah hilang dan tinggal anak-anak pokok saja, dan anak-anak pokok yang berkualiti lah yang akan tumbuh. Dan kalau kita biarkan keempat-empat anak pokok ini tumbuh, so pokok akan mempunyai 4 batang pokok ya yang tumbuh serentak ya. So kalau kita buang 3 anak pokok contohnya, tinggal 1 pokok saja, so dia akan kelihatan begini, 1 pokok sahaja. So ini adalah pokok tunggal ya, maksudnya kita dah buang anak pokok yang kurang berkualiti, tinggal hanya pokok yang berkualiti sahaja. So dia akan kelihatan 1 pokok yang besar begini ya, 1 pokok saja yang akan tumbuh. Baik, ini contoh pokok yang mempunyai dahan yang kukuh ya, yang sudah agak besar, setahun lebih umurnya ya. So ini motivasi untuk sahabat-sahabat yang apabila menanam pokok bidara Arab. So ini contoh kalau dibiarkan anak pokok, 3 anak pokok dibiarkan besar, dia akan tumbuh begini ya. So kelihatan 3 anak pokok di sini sudah menjadi pohon ya, sudah menjadi pohon, umurnya lebih kurang setahun lebih, sama seperti pokok tadi. So kelihatan 3, so dia boleh tumbuh dengan keadaan 3 pokok begini ya. So ketiga-tiganya akan tumbuh dan akan terus membesar menjadi pohon yang dewasa ya. So pokok bidara ini boleh menjadi pohon yang rimbun ya. Kalau ada banyak cerita agama yang menceritakan tentang pohon bidara yang digunakan sebagai tempat berteduh ya, tempat berteduh.
kerana kerimbunan daunnya. Tapi pohon bidara Arab ni banyak kegunaannya di dalam Islam ya. So ini contoh pohon bidara Arab apabila dipotong ya. Bila kita potong, dia susah untuk mati dan akan menumbuhkan banyak cabang. Cabang-cabang ini akan menggantikan cabang-cabang yang telah kita potong. So susah nak mati ya bila dia dah mempunyai akar. So kegunaan bidara Arab ni adalah untuk berbagai kegunaan, contohnya untuk perubatan Islam, untuk dibuat minyak urut ataupun untuk digunakan untuk membuat sabun, dan baik untuk kata dan luka, sangat baik untuk kata dan luka. So ini contoh pokok yang sudah dipotong sehingga rapat ke tanah ya, namun dia sukar mati dan masih lagi menumbuhkan cabang-cabang bidara yang banyak ya, cabang-cabang yang banyak. So kalau dibiarkan ia akan terus tumbuh menjadi pohon ya. So inilah ciri-ciri pokok bidara Arab. Pokok bidara apple pun sama juga, dia akan tumbuh begini jika kita potong. So dia sukar nak mati apabila dia sudah mempunyai akar yang kukuh ya. Dan bidara Arab ini juga digunakan untuk mandian wanita lepas haid dan juga digunakan untuk mandian kepada mu'alaf, ada dalam diceritakan dalam hadis dan sunnah, dan juga digunakan untuk mandi mayat ya. So kalau kita nak pahala berjalan walaupun kita sudah baik, saya review tentang buah dulu. So ini buahnya, buah bidara Arab ya, di pokok. So buahnya kecil saja, cuba lihat berbanding saiz tangan saya. So buah bidara Arab ini kecil sahaja, dan bidara apple ni saiznya sangat besar ya, nisbahnya hampir 1:5 ataupun 1:6 ataupun 7 ya. So saiznya begini sahaja. So rasanya masam manis dan sangat sedap ya, kalau makan pun memang sedap. Dan bidara apple pula rasanya manis, dan bidara Arab ni dia mempunyai rasa masam dan manis. So saiznya hanya kecil sahaja. Saya tak ada contoh buah bidara apple. So lepas ini kita akan tunjukkan benihnya. So kegunaan bidara Arab ini juga untuk mandi mayat. So kalau kita nakkan pahala walaupun kita dah tiada, pokok masih lagi hidup, so daun-daun ini digunakan untuk memandikan mayat. So kita akan terus mendapat pahala. So ini buah yang sudah masak yang dipetik di bawah ya, dipetik bawah dan biasanya dicuci, dibersihkan. Inilah yang akan dijadikan benih ya untuk mendapat pokok-pokok bidara. Dan ini contoh biji bidara Arab dibandingkan dengan biji bidara apple ya. Yang kecil itu bidara Arab dan yang besar itu ialah bidara apple. So cuba lihat ya, saiznya mungkin 1:5 atau 6. So beza ya dari segi saiznya. Buah bidara Arab dan buah bidara apple dari segi rasanya pun berbeza, di mana bidara Arab ni rasanya masam-masam manis dan bidara apple ni rasanya manis ya, dan dia dipanggil di bidara apple kerana dia hampir-hampir mengikut bentuk buah apple. So apa yang menarik kita menanam pokok bidara Arab ini ialah ia banyak kegunaan untuk Islam. So mudah untuk kita mendapat pahala walaupun kita sudah tiada. So sebab itulah orang tua selalu memesan jangan kita tebang pokok walaupun